Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Asbahan ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Suratul Yusuf ayat 111. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الدين الظاهرين لعدوهم قاهرين لا يضرهم من خلفهم إلا ما أصابهم من لأوى حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. Masih ada secara berterusan dalam kalangan umatku kumpulan yang menegakkan agama Islam dengan gagah perkasa menghadapi musuh, sehingga tidak boleh dimudaratkan oleh penentang mereka, melainkan mereka menghadapi kesusahan, sehingga datangnya ketetapan daripada Allah, yakni membinasakan musuh dan memberikan kemenangan. Dalam keadaan mereka meneruskan perjuangan, mereka tidak berganjak. Qalu ya Rasulullah wa ainahum. Lalu para sahabat bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di manakah mereka berada? Qala bi Baitul Maqdis wa aknafi Baitul Maqdis. Sabda Rasulullah SAW, di Baitul Maqdis dan sekitarnya. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Kita masih lagi membicarakan tentang Palestin dan Masjidil Aqsa, yang mana yang lepas kita telah menyentuh akan firman Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat yang pertama dalam suratul Isra, iaitu Allah Taala berfirman, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam hari daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya sebahagian daripada tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha melihat. Suratul Isra ayat yang pertama. Disebut disebut dalam hadis At-Tirmizi dalam bab salat, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti dan Nabi salat di tiga tempat. Yang pertama di Madinah, yakni di Tayyibah, yang kedua di Tur Saina, dan yang keduanya di Tur Saina, dan yang ketiganya di Baitul Laham, yakni tempat di mana Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Dan di dalam perjalanan tersebut daripada Tur Sina, dan Nabi SAW terlihat Nabi Musa AS sedang solat di dalam kuburnya. Disebut dalam tafsir Al-Qurtubi, mengambil riwayat daripada Abu Aliyah Ar-Rayahi, dengan mengatakan bahawa kana Salih yusalli ila Ka'bah. Sesungguhnya Nabi Salih AS ketika dia solat, dia menghadap Ka'bah. Kaabah tu sebagaimana yang kita tahu, Nabi Saleh ini sebagaimana kita tahu dia berdakwah kepada kaumnya di Madain Saleh. Dan Madain Saleh itu utara daripada Madinah. Tuan-tuan nampak Madinah tu, di atas sikit daripada Madinah. Dan daripada Madinah ke Madain Saleh, jarak perjalanannya memakan masa 2 jam. Okay. Dan Nabi Saleh ni ketika dia solat, dia menghadap Kaabah. Kiblat kepada Nabi Saleh di waktu itu ialah Kaabah, yakni di Mekah. Wa kana Musa alaihissalam, adapun Nabi Musa alaihissalam yusalli ila Sakhra. Maka ketika dia solat, dia menghadap Sakhra. Sakhra di mana? Di Baitul Maqdis. Wa hiya qiblatul lil anbiya. Bahkan Sakhra ini merupakan kiblat kepada para nabi. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ni 4 segi, bangunan kawasan yang 4 segi ni, keseluruhan 4 segi ni, yang mana seluasnya 144,000 meter persegi. Itu semua ni kawasan ni ialah
Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa terletak di atas bukit yang disebut sebagai Moriah Mountain. Moriah Mountain. Moriah Mountain ni di bersebelahan dengan Bukit Zion. Moriah Mountain dalam bahasa Inggeris, tetapi dalam bahasa Arab dipanggil Jabal Marwah. Artinya Jabal Marwah ni ada dua. Satu, Jabal Marwah yang terletak di Mekah yang kita sebut sebagai Safa wal Marwah, dan ada pun Jabal Marwah yang berada di Baitul Maqdis, itu terletaknya Masjid Al-Aqsa. Okey. Dan ketika Nabi SAW sampai, Masjid Al-Aqsa tidak seperti ini. Yang ada hanyalah runtuhan bangunan kesan daripada serangan Rom. Dan yang di waktu itu yang ada hanyalah sakhra saja yang ada di tengah-tengah. Ada pun bangunan kubah sakhra ataupun Masjid Qibli yang kita sebut, sebahagiannya menganggap itu adalah Masjid Al-Aqsa, walhal Masjid Al-Aqsa itu semua sekali. Itu dibina di zaman Al-Malik Marwan, iaitu zaman Umayyah, zaman kemudian lagi. Tetapi ketika Nabi SAW sampai, Nabi di waktu itu keadaan Masjid Al-Aqsa itu ialah hanya kesan-kesan runtuhan bangunan. Maknanya pokok-pokok pun tak ada. Okey. Dan Nabi SAW disambut oleh para rasul. Cumanya di kalangan para ulama khilaf, sebagaimana disebut di dalam kitab Ar-Ruh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, ada yang mengatakan bahawa Nabi disambut oleh para rasul dalam keadaan ruh, manakala Nabi Isa sahaja dalam keadaan ruh dan jasad. Dan ada pendapat yang kedua mengatakan Nabi SAW disambut oleh ruh dan jasadnya para Nabi. Ini kerana mengikut riwayat, sebahagian riwayat mengatakan bahawa Nabi mengatakan bahawa tidak, sesungguhnya jasad-jasad para anbiya itu tidak dimakan tanah. Dan sememangnya kedatangan Nabi SAW, yakni diperjalankan pada malam tersebut daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa itu, tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan kepada Nabi SAW sebahagian daripada tanda kebesaran kami. Yakni tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika Nabi SAW sampai, Nabi melihat ada 3 orang Rasul sedang duduk berbincang di Masjid Al-Aqsa. Dan dan Nabi tersebut ialah Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Mereka berbincang mengenai Sa'ah, berbincang mengenai kiamat. Maka mereka dahulukan soalan itu kepada Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim tahu, maka Nabi Ibrahim menjawab, Nabi baginda tidak tahu. Tanya pula kepada Nabi Musa pun tak tahu. Ditanyakan pula kepada Nabi Isa, maka Nabi Isa menjelaskan dalam hadis tersebut, mengatakan bahawa baginda diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membunuh Dajjal. Hadis ni dia panjang sikitlah, tapi saya nak ringkaskan situasi saja. Iaitu itulah tempatnya, iaitu di Masjid Al-Aqsa, tempat di mana kisah pertemuan 3 orang Rasul sedang berbicara tentang Sa'ah. Kemudian Nabi terdengar panggilan solat. Nabi SAW mendeskripsikan, menjelaskan bahawa Nabi Musa ni seperti apa, daripada kaum Syanu'ah. Syanu'ah ni satu kaum daripada kaum Yaman. Yaman ni, Syanu'ah ni dia ada yang mengatakan daripada kaum yang kulitnya gelap. Nabi Musa ni dia gelap sikit, kan? Dan Nabi describekan Nabi Isa seperti Urwah As-Saqafi, manakala Nabi Ibrahim pula seperti baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika panggilan solat tersebut, maka ketiga-tiga rasul tadi bangun, termasuklah dengan rasul-rasul yang lain, berdiri dan membuat saf. Ketika Nabi berdiri bersama dengan para rasul, yakni di celahan mereka, sedang mereka berbaris, yakni membuat saf, makanya mereka menghadap mana? Maka jawabnya mereka menghadap Sakhra. Sebagaimana yang dinyatakan di dalam tafsir Al-Qurtubi, riwayat daripada Abu Aliyah Ar-Rayahi, bahawa para nabi itu menghadapnya Sakhra. Okey. Sakhra terletak di tengah-tengah Masjid Al-Aqsa, sebagaimana Kaabah berada di tengah-tengah Masjidil Haram. Maka di waktu itu datang malaikat Jibril memegang tangan Nabi dan memimpin Nabi ke hadapan untuk memimpin solat. Maka di manakah tempat Nabi SAW berdiri untuk mendirikan solat? Itu tempat yang Ustaz tandakan berwarna merah tu. Yang tanda merah tu. Di situlah dikatakan bahawa Nabi berdiri dan memimpin solat. Okey.
Dan tempat yang Nabi berdiri sekarang itu dibuat tanda. Dan tanda itu disebut sebagai kubah Nabi. Kalau tuan-tuan tak nampak, usah besarkanlah. Ni, nampak yang warna biru ni. Ni dipanggil kubah Nabi. Dan kalau kita lihat daripada sudut atas, ni yang warna merah ni. Okey, merah. Inilah dipanggil kubah Nabi, tempat di mana dikatakan Nabi berdiri dan Nabi memimpin solat. Makanya kiblat di waktu itu ialah Sakhra. Maka adakah di waktu itu ada dua kiblat? Jawapannya ya. Satu kiblat yang terletak di Mekah, yang satu lagi kiblat terletak di Masjidil Aqsa. Dan kedua masjid ini dibina di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan di Mekah Nabi Ibrahim bersama anaknya Ismail, manakala Masjidil Aqsa pula dibina oleh Nabi Ibrahim bersama anaknya Nabi Ishaq alaihissalam. Ustaz mulakan hal ini supaya kita faham bahawa orang yang mula-mula memakmurkan Baitul Maqdis ini ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau ada yang mengatakan Yahudi contohnya mendakwa mereka adalah kaum yang terpilih dan mereka adalah asal kepada lebih asal daripada penduduk Palestin, itu salah. Kan? Yang lebih awal lagi itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun ada yang mengatakan ada penduduk Kan'an, tapi yang memakmurkan, yang menjadikan Baitul Maqdis itu ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Okey. Dan sedikit lagi Ustaz nak kongsikan apa yang ada pada Kubah Sakhra. Dua-dua bangunan ini, bangunan yang warna merah, warna emas ni dengan kubah yang hitam sana tu adalah masjid yang dibina oleh Al-Malik Marwan di zaman Umayyah. Okay. Dan inilah Sakhra, batu yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wastami' yauma yunadi munadi min makanil qarib. Dengarlah wahai Muhammad, suatu hari nanti panggilan daripada yang memanggil, yakni malaikat Israfil akan memanggil seluruh makhluk min makanil qarib, di tempat yang paling dekat. Dan tempat yang paling dekat itu seluruh ulama tafsir mengatakan ialah Sakhra, yakni Sakhra yang berada di Baitul Maqdis ni. Di sinilah tempat di mana malaikat Israfil akan berdiri ketika berlakunya tiupan sangkakala yang kedua. Berdiri di atas ni dan dengan menyeru, ya ayyatuhal izamil badiyah, wahai tulang belulang yang telah reput, sesungguhnya Allah telah perintahkan kepada kamu untuk bangkit. Maka datanglah tulang tersebut mengikut jasad yang asal, sebagaimana digambarkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Okay. Dan di sini tempat di mana Nabi SAW dimi'rajkan. Dimi'rajkan. Jadi ketika Nabi SAW dimi'rajkan, adakah benar batu ini juga terangkat naik ke langit? Jawapannya tidak. Kalau kita lihat ujung tu ada tangga nak masuk ke dalam batu tersebut, kita masuk dalam tu, inilah suasana. Suasana dalaman dalam batu tersebut. Dan kalau kita melihat 180 darjah yang ke belakang kawasan tersebut, inilah. Tak ada pun tanda yang menunjukkan dia ni tergantung dan sebagainya, tak ada. Okey. Ni sikit. Ruang ni kecil je. Ustaz rasa mana antara 6 tiang ni kot. Kecil je. Ni yang ni tengah-tengah ni. Okey, ni kalau kita buat potongan rentas, beginilah. Ruang yang atas tu, yang ada lubang atas tu, tu ada tangga. Situlah ruang di mana yang kita tunjukkan tadi, nak masuk ke dalam batu. Yang lain tu semua solid batu. Maka batu ni tidaklah tergantung, tetapi ia berlubang, ataupun kita kata macam gua lah, kan. Jadi tak benar mengatakan bahawa batu ini tergantung. Cumanya pada bawah lantai solat tu, bawah tu ada satu lubang yang kecil macam tu, gua tu kan. Yang bawah tu, itu tidak dipastikan ruangan itu apa, kan.
Jadi dalam yang melakarkan ini pun tidak menyebut ruangan itu apa. Jadi kita yang sampaikan ni pun tak tahulah. Kan. Jangan pula spekulasi adakah Israel tembuk bawah ni tu Ustaz pun tak tahu. Kan. Cuma itu saja yang saya nak kongsikan ataupun yang kita nak recap. Tak tahulah Ustaz dah cerita ataupun belum tentang Masjidil Aqsa dan terutamanya Sakhra yang jadi rebutan di kalangan Yahudi. Baik, pagi ni Ustaz nak mulakan dari tadi intro saja. Dari tadi intro saja, ni yang baru kita nak start kuliah kita ni. Kita mulakan pada ayat yang kedua. Allah Ta'ala berfirman, wa ataina Musal kitab wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Dan kami telah berikan kepada Nabi Musa kitab, yakni kitab Taurat. Dan kami jadikan kitab itu petunjuk bagi Bani Israel. Serta kami perintahkan mereka, janganlah kamu jadikan yang lain daripadaku sebagai Tuhan untuk menyerahkan urusan kamu kepadanya. Dan ketika Nabi SAW singgah dalam perjalanan daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa, Nabi singgah di satu tempat. Ketika Jibril alaihissalam kata, inzil faswadi, turun dan solat. Maka Nabi turun dan Nabi solat. Setelah Nabi selesai solat, Jibril bertanya, atadri aina solaita? Adakah kamu tahu di mana kamu solat ni? Maka Nabi SAW menjawab, Allahu a'lam. Allah lah yang lebih mengetahui. Maka dijelaskan oleh malaikat Jibril, laqad salaita bituri Saina haitsu kalamallahu Musa taklima. Sungguhnya engkau telah solat di Tur Sina. Dan di sinilah tempat di mana Allah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Tempat di mana Allah Ta'ala berikan Nabi Musa kitab Taurat. Makanya kitab Taurat ini Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa setelah Nabi Musa mengharungi 30 hari. Ditambah 10 hari lagi kemudian tu. Allah Ta'ala ceritakan segala yang terdapat di dalam kitab Taurat. Berbeza dengan kitab Al-Quran, yang mana Al-Quran ini Allah Ta'ala berikan kepada Nabi secara munajjaman, secara berperingkat-peringkat, mengikut situasi dan keadaan di waktu itu. Tetapi berbeza dengan kitab Taurat, Allah Ta'ala cerita segalanya kepada Nabi Musa, dan akhir sekali barulah Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa kitab Taurat. Dan kitab Taurat itu dalam bentuk keping-kepingan. Dan di dalam kitab Taurat, Allah Ta'ala sebut kepada Nabi Musa, wa qadaina ila bani Israel. Wa qadaina maksudnya telah kami tetapkan kepada Bani Israel fil kitab, yakni dalam kitab Taurat tersebut, bahawa la tufsid fil kitab la tufsidunna. Allah gunakan kalimah tufsidu. Baris fi'il mudhari' dengan dimulakan dengan baris depan. Ini dipanggil bina'il ma'lum. Bina'il ma'lum maksudnya maknanya orang tahu siapa yang buat. Maksudnya la tufsiduna fil ardi, artinya kamu dibinasakan. Siapa yang membinasakan? Yang binasakan itu ialah Allah. Ini dijelaskan nanti pada ayat kelima. Di mana Allah Ta'ala sebut menggunakan kalimah fi'il mudhari' dengan baris depan. La tufsiduna fil ardi, bahawa kamu akan dibinasakan 2 kali. Dan benda ni belum berlaku lagi ketika Allah Ta'ala ceritakan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang bahawa kamu wahai Bani Israel akan dibinasakan di bumi tersebut, yakni di bumi Baitul Maqdis, marratain, 2 kali. Kerana apa? Wala ta'lunna. Ta'lun fi'il mudhari' tapi baris atas. Maksudnya kamu sendiri yang buat. Tadi kamu yang kena, yakni kamu yang lakukan. Wala ta'lunna 'uluwan kabira, disebabkan keegoan, kesombongan, keangkuhan yang melampau. Ego tu, ego ataupun kesombongan yang melampau. Itu kita dapat lihat sekarang ini apa yang dilakukan oleh Zionis, bukan sahaja di negara dia, bahkan dalam persidangan PBB pun sombong juga. Kan? Dia boleh sound semua orang tu. Tu dia. Betul lah Allah Ta'ala sebut ni. Wala ta'lunna 'uluwan kabira. Sifat melampau yang teramat. Kan? Tak ada bangsa lain yang begitu sombong. Dahlah negara kecil, kan? Punya tu tuan-tuan faham sendiri, kan? Okey. Dan kebinasaan yang pertama
Kebinasaan yang pertama ialah selepas kewafatan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini telah Allah Ta'ala jelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 102. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Iaitu ketika zaman Nabi Allah Sulaiman, terdapat di kalangan Bani Israel sendiri yang mengamalkan sihir. Mereka menulis amalan sihir, bukan sahaja mentera-mentera, bahkan ritual-ritualnya pun ditulis dalam kitab amalan tersebut, kitab sihir tersebut, dengan dibantu jin yang mencuri rahsia langit, sehingga kan hal itu diketahui oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman rampas dan letakkan di bawah kerusi pemerintahannya. Dan sehinggalah Nabi Sulaiman wafat di atas kerusinya, kemudian mereka ambil balik buku tersebut dan mereka menuduh Nabi Sulaiman mengamalkan sihir. Sehingga kan Allah Ta'ala sebut wa ma kafara Sulaiman, dan bukanlah Nabi Sulaiman itu kufur kerana mengamalkan sihir, tetapi merekalah yang mengamalkan sihir. Maka timbul persoalan, kitab sihir itu kitab apa? Ada yang mengatakan bahawa kitab tersebut ialah kitab Holy Kabbalah. Holy Kabbalah adalah kitab sihir yang telah dirampas oleh Nabi Sulaiman, yang bukan sekadar terdapat di dalamnya mentera-mentera, bahkan ritual-ritual, amalan tersebut memang kufur, bahkan syirik kepada Allah Subhanahu Taala. Dan daripada Kabbalah inilah maka terbitnya gerakan-gerakan lain, terpecahnya kumpulan-kumpulan lain yang dikenali sebagai Secret Society. Ditulis dalam satu buku, The Secret Societies of all ages and countries. Yang ini meliputi negara Egypt, negara Mesir, negara India, negara China, bahkan juga adanya gerakan-gerakan kemudiannya seperti Freemason, Illuminati, Rosicrucian. Rosicrucian ni lambang dia ialah bunga mawar tu. Rosicrucian, Knight Templar. Knight Templar ni lah yang tercetusnya perang salib, apa lagi? Macam-macam. Semuanya telah ditulis di dalam buku The Secret Society of All Ages and Countries yang dikaryakan oleh Charles William Hackerton pada tahun 1875. 1875 ni dah tulis dah semua gerak-gerak, termasuklah Skull and Bone. Pernah dengar Skull and Bone? Skull and Bone ni ditubuhkan pada tahun 1830-an. Dia lebih elit daripada Freemason. Freemason. Maksudnya antara ahli yang menjadi Skull and Bone itu ialah Bush, keluarga Bush. Keluarga Bush. Datuk kepada George Bush yang pernah jadi presiden yang terbaru ni lah. Terbaru tak terbaru lah. Sebab Bush ni anak beranak dah jadi presiden. Datuk dia. Tahun 1830-an lagi dah ada dah. Dan Skull and Bone ni satu ketika dahulu pernah sesiapa nak jadi presiden Amerika, dia mesti daripada kalangan ahli Skull and Bone. Di antaranya ialah John Kerry. Cuma John Kerry kalah dengan Bush. Maksudnya masa bertanding tu, dua tu sendiri ahli Skull and Bone. Kan? Jadi Skull and Bone ni lambang dia tengkorak dengan tulang tu lah. Jadi nak dikatakan bahawa bahkan Amerika itu sendiri terbentuknya negara Amerika itu daripada gerakan Freemason. Dan semua itu telah disebut dalam Secret Society yang mana ada ritualnya, dan ritualnya itu semua melihat semua ritual daripada gerakan Secret Society ini berpunca daripada kitab Kabbalah ni. Dan gerakan-gerakan Secret Society ini sudah berada di seluruh dunia. Semua. Semua negara ada adanya gerakan-gerakan Secret Society ni. Okay. Itu je. Jadi balik cerita Kabbalah tadi, selepas daripada mereka ni membelakangkan ajaran kitab Taurat, maka mereka mengamalkan ajaran yang disebut sebagai Kabbalis tadi, Kabbalah tadi, yang mana pengikutnya dinamakan Kabbalis. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Isra ayat yang kelima. Fa iza jaa wa'du ulahuma ba'athna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula.
Maka apabila sampai masa janji membalas kederhakaan kamu, yakni membalas kederhakaan, yakni kebinasaan mereka buat kali pertama daripada dua kebinasaan, iaitu kami datangkan kepada kamu hamba-hamba kami yang kuat gagah dan amat ganas serangannya, lalu mereka menjelajah di segala ceruk rantau, membunuh dan membinasakan kamu. Dan sebenarnya peristiwa itu adalah satu janji yang tetap berlaku. Disebut dalam tafsir Al-Jari At-Tabari, dan tafsir At-Tabari menjelaskan bahawa ketika itu datangnya Allah utuskan Babylon yang datang dan menghancurkan Baitul Maqdis, termasuklah masjid. Oleh kerana ayat pertama Allah Ta'ala sebut perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan ayat yang ke-7 nanti Allah Ta'ala akan sebut kalimah masjid. Jadi center point nak cerita tu ialah Masjid Al-Aqsa tu. Maksudnya kali pertama memang hancur Masjid Al-Aqsa ni. Hancur. Apabila datangnya Babylon lalu memusnahkan segala yang dibina, terutamanya di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Maknanya istana Nabi Sulaiman tu yang Allah Ta'ala sebut maharib wa tamasil tu semuanya hancur. Dan 70,000 di kalangan Bani Israel di waktu itu dijadikan tawanan dan dikerah pergi ke Babylon. Termasuklah di kalangan mereka ni seorang Nabi, yakni Nabi Daniel. Dikerah ke Babylon untuk mereka bangunkan bandar tergantung Babylon tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya faktornya ekonomi. Ekonomi, iaitu bila dihancurkan bandar Baitul Maqdis, makanya orang akan tertumpu kepada Babylon. Dan memang Babylon tu pun maju pun, kan? Memang maju pun selepas pada itu. Dan kisah ini telah Allah Ta'ala rakamkan, kisah kehancuran bandar Baitul Maqdis ini telah Allah rakamkan pada ayat 259 dalam surah Al-Baqarah, di mana Allah Ta'ala menceritakan kepada Nabi SAW, "Au kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha." Kisah Uzair, yakni ataupun disebut Ezra, yang dimatikan Allah selama 100 tahun. Yakni Allah Ta'ala kata kepada Nabi, "Tidakkah engkau pelik memikirkan wahai Muhammad tentang orang yang melalui sebuah negeri yang telah runtuh segala bangunannya, iaitu Baitul Maqdis. Apabila datang serangan Babylon, ia menghancurkan, tidak ada di kalangan mereka itu selamat, kerana setiap lorong yang ada di Baitul Maqdis, di bandar tersebut, di kota tersebut, dikuasai oleh Babylon." Lalu mereka berkata, bagaimana Allah akan lalu dia berkata, setelah dia datang ke bandar Baitul Maqdis itu hancur, lalu dia kata bagaimana Allah boleh menghidupkan semula negeri yang sudah mati, lalu Allah matikan dia selama 100 tahun. Allah tak, ini cerita dia panjang lah, cuma saya ringkaskan, dia dimatikan selama 100 tahun. Ketika genapnya 100 tahun dia dihidupkan, di waktu itu bandar Baitul Maqdis telah berfungsi. Maksudnya kira-kira 40 tahun sebelum dia dihidupkan, iaitu kira-kira 60 tahun setelah bandar itu dihancurkan, iaitu datang seorang pemimpin yang mana dialah yang mengalahkan Babylon dan mengembalikan balik 70,000 Bani Israel tadi balik ke Baitul Maqdis untuk mereka bangunkan balik bandar tersebut, termasuklah Masjid Al-Aqsa. Ini dijelaskan Allah Ta'ala pada ayat yang ke-6. "Tsumma radatna lakum qarrata 'alaihim wa amdatnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira." Kemudian setelah kamu bertaubat, kami kembalikan kepada kamu kekuasaan untuk mengalahkan mereka. Maka mereka ini ialah Babylon. Dan kami berikan kepada kamu dengan banyaknya harta kekayaan dan anak penak. Dan selepas pada itu, bandar Baitul Maqdis itu maju semula. Dan serta kami jadikan kamu kaum yang lebih ramai pasukan. Bukan sahaja mereka dapat mengembalikan bandar tersebut, bahkan mereka berkuasa sebagaimana yang pernah mereka dapat, iaitu ketika zaman Nabi Sulaiman. Jadi Allah Ta'ala dah sebut dah dalam Al-Quran bahawa memang, bahkan Allah Ta'ala sebut dalam kitab Taurat bahawa setelah mereka dibinasakan, mereka akan naik balik. Maka mereka akan mengalahkan Babylon tadi. Ini dijelaskan lagi pada surah Al-Anbiya ayat 105, di mana Allah Ta'ala sebut walaqad katabna fi zabur min ba'di dzikri
Sesungguhnya telah kami tetapkan dalam kitab Zabur. Kitab Zabur ni diturunkan kepada Nabi Daud. Maksud ketika dia beritahu pada Nabi Daud, bandar Batu Maqdis belum hancur lagi. Sebab bandar Batu Maqdis dihancurkan selepas kewafatan Nabi Sulaiman, anak dia. Tapi Allah dah beritahu dah Nabi Daud. Walaqad katabna fi Zabur, telah kami tetapkan dalam kitab Zabur min ba'di dzikri, yakni selepas diturunkan kitab Taurat. Annal arda, sungguhnya bumi ini, yakni bumi Batul Maqdis, yarithuha ibadiyas solihun, akan diwarisi oleh hamba-Ku yang soleh. Dia begitulah. Dia akan naik, turun, dia akan berganti-ganti. Dan orang yang dimaksudkan di sini yang mengalahkan Babylon itu ialah Cyrus the Great. Dan kisah Cyrus the Great ini telah disebut dalam kitab Ezra, Daniel, Isaiah dan Tawarikh, yang menceritakan orang yang mengalahkan Babylon. Dan inilah soalan yang ditanyakan oleh sebahagian daripada ahli kitab kepada Nabi SAW perihal mengenai seorang lelaki yang menguasai timur dan barat, yang kita baca dalam surah Al-Kahfi, gelarannya disebut sebagai Zulkarnain. Okay. Jadi inilah orangnya. Okay. Nanti kita akan buktikan dengan pembuktian sejarah nanti. Dan Allah Ta'ala jelaskan lagi di dalam ayat yang ketujuh, in ahsantum di anfusikum, jika kamu berbuat baik, maka faedah kebaikan itu dapat kepada kamu ataupun berlaku untuk diri kamu sendiri. Wa in asatum falaha, dan jika kamu melakukan kejahatan, maka kesan buruk itu berbalik kepada kamu juga. Makanya ketika telah bandar Batu Maqdis ini dihidupkan semula, Masjid Al-Aqsa telah berfungsi. Bukti Masjid Al-Aqsa sudah berfungsi itu telah Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran. Ketika ibu kepada Maryam sedang syarat dengan syarat mengandungkan Maryam, dan di waktu itu ibu kepada Maryam ni dia bernazar, yang Allah Ta'ala rakamkan dalam Al-Quran, Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Wahai Allah, dia kata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar, anak yang aku kandungkan ini apabila dia lahir nanti, dia akan diinfakkan. Maksudnya budak ni lahir nanti, maka budak ni akan berkhidmat di Masjid Al-Aqsa, yang ini untuk menguruskan tetamu-tetamu Allah yang datang beribadah di Masjid Al-Aqsa. Jadi sama ada dia bagi makan ke, dia hidangkan minuman ke, ataupun dia bantulah. Pokoknya sesiapa yang datang ke Masjid Al-Aqsa untuk beribadah, maka dia dianggap sebagai tetamu Allah. Anak ni nanti akan berikan khidmat. Dan biasanya anak ini ialah anak lelaki. Jadi Allah telah rakamkan dalam Al-Quran nak menunjukkan bahawa Masjid Al-Aqsa dah ada dah selepas daripada kehancuran yang pertama. Okey. Jadi selepas pada itu apa yang berlaku? Ketika ibu kepada Maryam ni syarat nak melahirkan anak, waktu itulah suami dia meninggal. Imran ni meninggal. Setelah Imran meninggal, lahirnya anak ni perempuanlah pula. Sebagaimana telah Allah rakamkan dalam Al-Quran, lalu dia kata bahawa kami namakan anak ini Maryam. Ketika lahirnya Maryam ini, berlaku perbalahan di kalangan Bani Israel, siapa yang berhak menjaga Maryam ni. Ada yang mengatakan bahawa mereka yang lebih berhak, ada yang kata lagi mereka lah yang lebih berhak, sehingga kan terpaksa membuat undian. Akhirnya undian berpihak kepada Nabi Zakaria. Dan sebahagian riwayat mengatakan isteri Nabi Zakaria adalah adik-beradik dengan ibu kepada Maryam. Maka Nabi Zakaria ni telah membuat satu mihrab. Mihrab dalam konteks ini ialah bilik ibadah. Satu bilik yang dibuat oleh Nabi Zakaria dan juga bersebelahan dengan bilik ibadahnya Nabi Zakaria. Maksudnya mihrab Maryam itu berdekatan dengan mihrabnya Nabi Zakaria. Dan ia terletak di mana? Dia terletak di dalam Masjid Al-Aqsa. Di belah mana? Syarqiyah, di sebelah timur. Kan? Cuma Ustaz tak boleh nak tunjuk gambar belah mana. Jadi sebelah ni Masjid Al-Aqsa ni, katakanlah ini Masjid Al-Aqsa, dia belah mana? Dia belah kiri sana. Sebelah kiri. Okey, sebelah kiri. Dan ada yang mengatakan bahawa kalau tuan-tuan pergi dekat Musalla Marwan,
bila turun kat bawah tu, ada yang katakan di situlah tempat terletaknya mihrab Nabi Zakaria dan juga mihrabnya Maryam. Mihrab tu ialah bilik. Ada lagi tak? Okey. Nanti kita akan tunjukkanlah ada ke tak ada. Okey. Wa in asatum falaha. Jika kamu melakukan kejahatan, maka kesan buruknya balik kepada kamu. Iaitu ketika di zaman Maryam ataupun Nabi Zakaria yang memerintah, yang menjadi raja di Palestin di waktu itu, ataupun lebih tepatnya kerajaan Judea di waktu itu ialah Herod. Dia kata Herod the Great. Dia adalah raja Yahudi yang memerintah kerajaan Yahudi di waktu itu. Dan beliau telah zalim, iaitu beliau mengamalkan riba, banyaklah perkara-perkara yang beliau lakukan sehingga kan beliau telah membunuh Nabi Zakaria dan juga anaknya Nabi Yahya. Dan dia juga mencuba untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam dan juga pengikut-pengikut Nabi Isa, sehingga Nabi Isa diangkat ke langit. Dan selepas pada itulah Allah Ta'ala sebut فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ, dan sebab daripada itulah maka Allah datangkan Rom. Rom yang datang untuk membinasakan buat kali kedua di Baitul Maqdis, kehancuran kali kedua, sebagaimana Allah Ta'ala sebut apabila datangnya janji kami yang kedua, kali kedua, kami datangkan musuh-musuh kamu, liyasu'u wujuhakum wa liyadkhulul masjidah. Dan Allah gunakan kalimah masjid. Okey. Dan untuk memuramkan muka kamu dengan penghinaan dan keganasan, dan untuk memasuki masjid, yakni Baitul Maqdis ini Masjid Al-Aqsa, sebagaimana mereka telah memasuki pada kali pertama. Jadi Allah ni digunakan kalimah masjid. Jadi center point dia sebenarnya masjid. Okey. Untuk menghancurkan apa sahaja yang telah mereka kuasai dengan sehancur-hancurnya, iaitu dengan kedatangan Rom. Dan juga kedatangan Rom ini bukan sahaja membunuh, yang sehingga kan menyebabkan di kalangan Yahudi terpaksa lari, meninggalkan negara tersebut. Mereka pergi ke mana? Mereka pergi ke kawasan-kawasan yang dipenuhi dengan kebun-kebun kurma, di mana mereka menantikan kedatangan Nabi akhir zaman. Yang mana Nabi akhir zaman ni yang akan mengalahkan Rom tersebut. Memang disebut dalam kitab mereka. Kan? Sebab tu mereka menantikan. Sebab tu di Madinah tu, ketika Nabi SAW sampai, banyak kafilah-kafilah Yahudi, Bani Nadir, Mustalik, Quraizah, semua itu. Kerana apa? Kenapa mereka ramai kat situ? Kerana menantikan kedatangan Nabi akhir zaman. Kerana Nabi itu sendiri dah cakap, dalam kitab mereka dah mengatakan bahawa Nabi itulah yang akan mengalahkan Rom. Mereka tahu cerita ni. Dan Rom yang datang tu, kali kedua tu, kehancuran tu, memang disebut dalam kitab mereka pun. Kan? Bahkan Rom tu kalah pun disebut dalam kitab mereka. Dan kehancuran ini telah menyebabkan kehancuran kepada mihrab. Masjid tu hancur. Maknanya hancur buat kali kedua, termasuk juga mihrab Nabi Zakaria, mihrabnya Maryam. Maksudnya hancur lagi. Sebab tu ketika Nabi SAW sampai pada malam Isra' wal Mi'raj itu, yang ada hanyalah runtuhan bangunan dan tinggal sakhra saja dekat atas tu. Okay. Jadi kisah yang mengatakan bahawa Nabi akhir zaman akan mengalahkan Rom di waktu itu telah dicatatkan dalam sirah. Ketika berlaku gencatan senjata antara Nabi SAW dengan penduduk Quraisy, gencatan senjata selama 10 tahun, di waktu itu Nabi mengambil kesempatan untuk menulis surat kepada Maharaja Rom, Maharaja Parsi, raja di Mesir. Maka ketika surat itu sampai di tangan Hercules, Maharaja Rom, ketika Hercules mendapat surat, dia tanya, ada tak di kalangan pedagang-pedagang ni yang datang daripada kota Mekah? Dia kata ada. Maka dipanggil. Rupanya Abu Sufyan. Maka ditanyakan kepada Abu Sufyan, adakah di tempat kamu ni ada orang mendakwa dirinya Nabi? Kata Nabi Sufyan, Abu Sufyan kata ada. Bagaimana orangnya? Lalu dia kata, kami dia orang yang amanah. Kami gelarkan dia seorang yang amanah. Dan sama ada baik daripada sebelum dia dilantik menjadi rasul ataupun selepas daripada dia mendakwa dirinya sebagai rasul.
Bagaimana dengan pengikutnya? Pengikutnya terdiri daripada orang-orang yang lemah. Bagaimana ketika kamu berperang dengan dia? Ada ketika kami menang, ada ketika dia menang. Iaitu ketika dia menang tu dalam perang Badar, kami menang kata Abu Sufyan ketika dalam perang Uhud. Dan semua ciri-ciri ini disebut dengan jelas dalam kitab mereka. Sehingga kan Hercules panggil. Dia tutup pintu, dia beritahu. Sesungguhnya orang itu dia akan mengalahkan Rom. Maksudnya apa? Memang dah disebut. Jadi ketika Nabi SAW sampai, itu memang orang Yahudi ramai di Mekah. Ada di Madinah. Tapi persoalannya, mereka dah tahu dah Nabi itu disebut dalam kitab mereka. Jadi ketika datang Nabi, mereka beriman tak dengan Nabi? Walhal mereka lah kata, apabila mereka bergaduh dengan berselisih dengan kaum Aus dan Khazraj, tunggulah kedatangan Nabi, tunggulah kedatangan Nabi. Tapi bila Nabi itu sampai, adakah mereka beriman? Mereka tak beriman. Kenapa mereka tidak beriman? Sebabnya apa yang dibawa oleh Nabi itu tak secocok dengan apa yang mereka mahu. Begitulah juga dengan hal sekarang ini, bila datangnya konflik yang berlaku di Timur Tengah, terutamanya di Baitul Maqdis, siapakah golongan di kalangan orang Islam ni yang mendakwa akan datangnya Imam Mahdi? Jawapannya Syiah. Syiah lah yang paling banyak mempromosikan tentang hadis-hadis tentang kedatangan Imam Mahdi. Dan kita pun tahu, kalau kita mempelajari tentang hadis Imam Mahdi datang daripada jalur Sayyidina Hasan. Sedangkan Syiah ni daripada jalur Husain. Jadi, adakah apabila datangnya Imam Mahdi yang kita percayai bahawa mengikut jalur daripada Sayyidina Hasan, yang dipercayai, yang kita pegang bahawa dia adalah daripada kalangan Ahlussunnah wal Jamaah ni, adakah Syiah akan bersama dia? Jadi itu Ustaz tak ada jawapannya, Ustaz serahkan pada tuan-tuan yang melihatnya. Kan? Kerana sejarah itu pasti akan berulang. Okey? Nah, jadi kedua-dua peristiwa balik ke Baitul Maqdis, kedua-dua peristiwa ini telah pun berlaku. Iaitu pertama serangan Babylon ke atas Baitul Maqdis, yang kedua serangan Rom ke atas Baitul Maqdis telah pun berlaku. Sebagaimana disebut dalam kitab mereka dan juga disebut dalam Al-Quran pada ayat yang ke-7, ke-6 dan yang ke-7, yang kelima dan yang ke-7. Dan kalau kita nak lihat situasi sekarang ini, melihat kepada ayat yang ke-8. Ni baru datang. Lepas pada cerita tu, Quran tak sebut dah. Quran sebut apa? Dia kata, asa rabbukum ayyarhamukum. Kalau kamu mengasihi, mudah-mudahan Tuhan kamu mengasihi kamu kalau kamu bertaubat. Yani kalau kamu beriman kepada Allah Ta'ala. Wa in udtum adna. Tetapi kalau jika kamu kembali kepada derhaka, maka kami akan kembalikan kamu. Kembalikan kamu, yakni menyeksa kamu di dunia, dan juga kami telah jadikan neraka penjara bagi orang-orang yang kafir. Ayat ni yang situasi sekarang. Artinya apa? Hal ini dia akan berlaku, dia akan balik, dia akan berputar-putar. Kan? Jadi ayat ini nak menjelaskan bahawa kalau orang Yahudi mereka kufur balik, sombong balik, maka Allah akan terbalikkan mereka. Ni. Kan? Jadi ini sama ada kita kena tahu bila dikata Bani Israel, dia terbagi pada dua. Terpecah kepada dua, satu Kristian, satu lagi Yahudi. Kristian dah berlaku dah, iaitu dalam perang salib. Kali ini Yahudi. Yahudi. Dan kita pun tahu bila Kristian dalam perang salib, memang dia membunuh ratusan ribu umat Islam di waktu itu dibunuh. Maka mereka memerintah. Kemudian datangnya Salahuddin Al-Ayyubi mengalahkan mereka. Kemudian kali ini datangnya Yahudi. Wa ja'alnahum jahannama lil kafirin hasira, dan kami jadikan neraka itu tempat kembalinya pada orang-orang yang kafir tadi. Dan ini nak menunjukkan bahawa ayat yang ke-8 ini menunjukkan situasi itu berulang-ulang. Dan yang paling penting sekali ialah pada ayat yang ke-9. Allah kata apa? Inna hadzal Qur'an. Sesungguhnya Al-Quran ini yahdi lillati hiya aqwam. Jadi sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, yakni agama Islam, kebenaran Al-Quran, yakni kebenaran Islam.
Wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna as-salihat. Iaitu dengan memberikan berita gembira kepada orang yang beriman. Iaitu akhir nanti memang bumi ini akan diwarisi oleh orang yang soleh, sebagaimana yang disebutkan tadi. Walaqad katabna fi zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Allah telah tetapkan di dalam kitab Zabur selepas diturunkan kitab Taurat bahawa bumi ini, yakni bumi Baitul Maqdis, akhirnya akan dikuasai oleh orang yang beriman juga. Orang yang soleh, orang yang melakukan kebaikan. Iaitu bergembira, iaitu Al-Quran menceritakan bahawa akhir nanti bahawa orang Islam ini akan bergembira. Dan syaratnya alladzina ya'maluna shalihat, dan mereka itu orang yang mengerjakan amal soleh. Annalahum ajran kabira, dan bagi mereka itu ganjaran yang besar. Ganjaran yang besar. Bila dikatakan ganjaran itu terbagi pada dua. Satu, ganjaran yang besar itu maksudnya syahid. Yang kedua, ganjaran yang besar itu ialah kemenangan. Jadi kalau kita nak tengok situasi ini, konteks yang lebih dekat ialah pada ayat yang ke-8 dan juga yang ke-9. Adapun ayat sebelum itu nak ceritakan peristiwa itu dah berlaku, tetapi dia akan berputar. Okey. Dan sebab itulah syarat untuk menjadikan wa yubashshirul mu'minin, dan memberikan berita gembira yang mana mereka itu mengamalkan mereka mengerjakan kebaikan. Dan kita boleh lihat apa yang berlaku di Gaza. Contohnya, banyak orang dapat manfaat daripada apa yang berlaku di Gaza. Contohnya, Hamas ataupun Al-Qassam, bagaimana dalam suasana perang pun dia boleh berdakwah. Kan? Dia dalam suasana perang, dia boleh berdakwah. Kita dalam berdakwah, perang lagi. Kan? Dia dalam perang, dia boleh berdakwah. Macam mana? Ada satu wawancara di Barat. Ada yang mengatakan bahawa yang diwawancara itu ialah Amerika, orang Amerika. Dan dia bukan orang Islam, dengan tatu lagi dan sebagainya. Apabila dia kata, adakah kamu condemn Hamas? Dia kata dia tak condemn Hamas. Dia kata Hamas ni dia buat apa yang patut. Maksudnya dia ditekan, penduduk Palestin ditekan dengan tekanan yang teruk. Lalu dia kata, bukankah Hamas itu sendiri telah membunuh civilian, yakni membunuh orang awam? Lalu dia kata, berapa ramai yang dah mati? Lalu yang pengacara terdiam. Dia kata tak ada. Dia kata Hamas sendiri tak pernah bunuh orang awam. Yang dia sasarkan ialah kem-kem askar. Kan? Dia kata kem-kem askar. Kalau ada pun civilian itu, akhir nanti sebenarnya adalah daripada tentera Israel sendiri. Kan? Jadi, kalau yang cakap tu orang Islam, itu kita maklum. Tetapi yang cakap ni bukan. Kan? Dan inilah yang dikatakan alladzina ya'maluna shalihat. Iaitu dia melakukan dalam berperang pun dia ada dakwah. Bagaimana dia tidak menyeksa tebusan? Itu tuan-tuan tahu. Maksudnya tuan-tuan boleh lihat sendirilah. Ustaz maklum bahawa tuan-tuan lebih tahu. Yang mengikuti perkembangan ini tuan-tuan tahu. Dan apa yang lebih menarik lagi ialah apa yang disampaikan dalam Parlimen Pakistan, di mana seorang ahli parlimen dengan mengatakan bahawa dia memuji Abu Ubaidah. Ketika Abu Ubaidah ni berdepan dengan tentera Israel ni, ketika dia memberikan ucapan, ketika itu dengan keberanian dia melawan Israel dengan segala kelengkapan yang ada, di mana dia bercakap, ketika dia bercakap itu tidak ada satu pingat pun yang ada di dada dia. Maksudnya apa? Dia bercakap tu, dia pingat pun tak ada. Kan orang macam-macam pingat lah, gitulah, dengan berkilat-kilat. Dia satu pingat pun tak ada. Tapi betapa berani dia berdepan dengan Israel. Bukan saja Israel, dia berdepan dengan Amerika yang berada di belakang dia. Bayangkan. Dan itulah pujian. Dan ia telah mengejutkan mata-mata yang ada di seluruh dunia ni. Betapa keberanian itu dia tidak memandang pangkat. Kan? Orang macam-macam bangga dengan gelaran, dia tak ada. Dia tak ada tu semua. Dia dengan pakaian uniform dia adalah bendera Palestin sebelah kanan dia tu, gitulah. Kan? Tapi pangkat langsung tak ada. Tapi dia berani mempertahankan negara.
Dan semua orang tahu mereka mempertahankan dalam keadaan yang mana senjata pun buat sendiri je. Kan? Adalah sikit supply ke apa semua, tapi itu tak mencukupi. Tapi sampai sekarang mereka tetap berjuang. Kan? Jadi inilah dia. Sebab itulah bumi Palestin itu ajaib. Dan kita kalau baca Quran, kita akan jumpa macam-macam. Antaranya peristiwa peperangan Jalut dan Talut. Jalut ni tenteranya ramai yang menguasai Baitul Maqdis di waktu itu. Ada pun Nabi Daud di waktu itu masih muda bersama Jalut. Kumpulan dia pun tak ramai. Sedikit tapi dapat mengalahkan Jalut. Sehingga kan Allah Ta'ala rakam kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathirah biiznillah. Berapa banyak kumpulan yang sedikit dapat mengalahkan kumpulan yang besar dengan izin Allah Ta'ala. Jadi apa yang saya nak ceritakan di sini ialah peristiwa yang berlaku di Palestin itu sebenarnya membongkarkan kita ataupun mengejutkan kita untuk kembali membaca Al-Quran. Kerana cerita-cerita tersebut banyak sebenarnya yang terdapat dalam Al-Quran. Dia mengajak kepada kita bukan sahaja melihat kepada suratul Isra'. Dia mengajak juga kita kepada memahami tentang kisah Zulkarnain. Kerana dia antara orang yang membebaskan Baitul Maqdis. Maka waktu itulah kita kena baca balik. Dan mengajak kepada kita bertadabbur balik kisah tentang peperangan Jalut dan Talut. Banyaklah perkara-perkara tersebut yang sebenarnya bukan sahaja kita, bahkan di seluruh dunia, di kalangan orang yang bukan Islam pun dah mula membaca Al-Quran. Sebab apa? Sebab mereka kagum macam mana anak kecil ni yang meninggal dalam keadaan mereka ni tidak sedikit pun tidak goncang iman dia. Kan? Bila ditanya macam mana budak kecil ni, tuan-tuan, sekolah tadika pun belum lagi, tanya alhamdulillah, masya-Allah. Kan? Kita makan tak ada pun berungut dah. Kan? Tadi makan ni ada kan? Nasib baik ada. Yang tidak berungut kita semua ni. Jadi itu saja, tuan-tuan. Yang baik datang daripada Allah, yang salah yang silap adalah kelemahan diri Ustaz sendiri. Ustaz maaf. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una qaul fanattabi'una ahsanah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.